بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, lafaz kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan pertemuan kita pada malam ini setelah hampir 2 bulan kita berehat Ramadan dan Syawal. Alhamdulillah bertemu pada malam ini, dan malam ni kita sambung 2 lagi ayat. Ayat 94 dan 95 surah Asy-Syu'ara. Dan sekiranya ada masa, saya lajak 1 ayat lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un. Sadaqallahul azim. Kita lihat dulu ayat 94. Lalu mereka dihumbankan ke dalam neraka dengan tertiarap, jatuh bangun berulang-ulang,
mereka dan orang-orang yang sesat bersama. 95, termasuk juga bala tentera iblis kesemuanya. Muslimin dan muslimat. Kita masih membahaskan ayat-ayat yang berhubung dengan balasan yang Allah kurniakan kepada mereka yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Telah kita bahas sebelum Ramadan Al-Mubarak bagaimana Allah menempelak mereka supaya mereka mencari pertolongan sebelum mereka itu dihumban ke dalam neraka. Dan malam ni kita lihat sedikit suasana di dalam neraka yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kalam yang maha hebat Al-Quranul Karim. Allah menyebut fakubakibu fiha hum wal ghawun. Allah beritahu mereka dihumban ke dalam neraka dalam keadaan tertiarap. Kalau tuan-tuan roja di penghujung suratul Qamar, yauma yushabuna finnari, mereka itu diseret finnar ala wujuhihim, mereka itu diseret. Hujung nak habis surah Al-Qamar, Allah kata yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Allahu akbar. Mereka diseret, tertiarap dan diseret ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Seret begitu, tertiarap, wajah sembam ke atas api neraka, disembam, diseret, lalu dikatakan zuqu massa saqar, rasalah olehmu azab neraka ini. Tuan-tuan muslim, bukan sekadar mereka tertiarap, tetapi Allah sebut dengan faku berkibu, maknanya jatuh bangun, jatuh bangun. Boleh bayangkan suasana kelang kabut. Jatuh bangun seret lagi, jatuh bangun disembam lagi. Na'udzubillah ya Allah. Di dalam tafsir Ibnu Kathir, ketika Ibnu Kathir menafsirkan ayat ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir, bagaimana diambil pandangan daripada Imam Mujahid rahimallahu ta'ala. Ketika Imam Mujahid menafsirkan ayat 94 akan surah Asy-Syu'ara ini, neraka ini kata Imam Mujahid ialah neraka Jahannam. Walau Allah tak sebut, tetapi itulah penafsiran Imam Mujahid. Dia menafsirkan ayat 94 dengan neraka Jahannam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat,
Saya nak relate dua lagi ayat tentang neraka Jahannam. Mengambil kira pandangan Imam Mujahid ketika dia menafsirkan ayat ini, dia bersetuju dengan neraka Jahannam. Tuan-tuan muslimat, sebelum saya baca dua ayat daripada dua surah, kita mesti faham neraka Jahannam inilah, kalau buka dalam Tanbihul Ghafilin Abu Laith Samarqandi, buka dalam kitab tu dalam bab neraka Jahannam inilah yang ketika Jibril beritahu Nabi akan penghuni neraka Jahannam. Maaf, penghuni neraka. Sa'ir, Saqar, Ladha, Hutamah, Hawiyah, Jahim. Tiba-tiba Jibril diam dengan tidak mahu menceritakan neraka yang ketujuh. Kan neraka ada 7. Wal'iyadzabillah, ya Allah. Tak adalah tuan-tuan, tak usah sembang lah. Dalam hadis yang panjang, sebelum kita tengok hadis, kan Nabi sebut seorang yang teramat kaya dicelup dalam neraka. Bukan dibakar, no? Bukan dihumban, celup ya. Dan yang kena celup ni, kata Nabi, seorang yang teramat kaya di dunia. Tuan-tuan muslimat, kita baca majalah Fortune kadang-kadang. Kan? The most richest personal man, macam-macam dia tulis. Individu yang terkaya di dunia. Bill Gates-nya. Nama-nama hebat lah. Yang duitnya billion dollar Amerika. Nama-nama seperti Stephen Covey, nama-nama seperti Mak Saleh yang kaya rayanya, Mark Zuckerberg, toke Facebook, pengasas Facebook, bilion duit dia. Tuan-tuan muslimat, tu tak sembang lagi toke rokok, tu kaya orang. Kan 2 bulan tak habaq rokok. Tu toke rokok, kaya orang. Yang bagi tolong kaya, kita. Kaya. Subhanallah. Nabi kata manusia yang paling kaya, celup 2-3 saat. 2-3 saat tu pun lama. Celup sesaat si kaya ni dalam neraka. Bukan kena salai yasla, bukan kena pukul, celup Orang kaya kan, sampai duit tak tahu nak buat apa. Baik, itu Islam aja dalam surah Al-Furqan ayat 65 kalau tak silap. Islam aja macam mana kita nak handle harta. Allah ajar semua. Bila kita ni ada harta, Allah ajar dalam Al-Furqan ayat 65 kalau tak silap. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tu cara nak handle harta. Kalau ada harta lah, ada lebihan harta sikit, duit ada sikit, macam mana nak belanja? Macam mana nak handle? Allah ajar dalam Al-Furqan
Allah kata pertama, lam yusrifu. Jangan membazir, boros. Mentang duit banyak. Handphone 3 bulan sekali tukar. Tak dan timbul jenama lain, tukar pula. Hak yang baru beli, baru 3 bulan, tak dan habis lagi. Duk surfing dia punya pages by pages tu tak habis lagi. Baru pula hak lipat punya, beli pula, duit banyak. Sport rim 3 bulan sekali, lebuh. Sport rim baru pula, hak jenis pusing punya. Kalau berhenti kat traffic light, jenis pusing sport rim tu. Ada? Yang hang beli tu siapa nak tengok? Hang nak tengok tak? Hang nak tengok ke sambil berhenti duk jenguk, duk tengok sport rim tu pusing? Kalau tak nak riak kat orang. Orang lain akan tengok, kancil sebelah tengok. Allah, dia kata sport rim tu tengok tu. Cik, dia syok, rokok kat bibir. Duk syok Nak buat apa? Hampa buka sport rim tu, bagi kat aku. Biar aku pakai. Tuan-tuan, jangan membazir Allah aja. Lam yusrifu. Pantang kira nak belanja ya. Sampai tak tahulah nak beli apa, dah punya banyak duit. Tak boleh pula lagu tu. Allah kata, walam yaqturu. Jangan pula hampa genggam. Kedekut pula dah. Yang tadi pi enjoy gila. Yang ni yaqturu, dia genggam. Duit banyak. Maybank ada 65,000. Cuti sekolah ni, anak packing barang duk asrama, packing seminggu cuti ni. Ya Allah, nak ajak ayah ikan 3 rasa nak pi berjalan Tanjung Dawai ke, beli ke apa ke. Dah, balik tu, ikan talang tu. Dia suruh Mak pi beli Tanjung Dawai, jumpa Pak Tam. Tuan-tuan kalau pi Tanjung Dawai, jumpa anak murid saya Pak Tam. Kedai dia atas, beli kat dia. Cakap, jual nama aku, diskaun separuh dia bagi. Tuan-tuan, perkenalkan diri, anak murid Halim Nasihat. Abang dia. Pak Tam anak murid saya di Tanjung Dawai. Tingkat atas, akid tu. Tanya kedai Pak Tam, pergi beli kat dia. Saya, family saya semua beli kat dia. Tuan-tuan, dia suruh bini dah. Hampir kedai Pak Tam, beli ikan talang, 60 ekor. Ni cuti sekolah ni, budak balik. Kotlah, hang nak 3 rasa berjalan dengan anak-anak. Tobat tuan-tuan, ni jenis hantu raya kedekut pula. Lam yaqturu, jangan genggam. Kata Allah, belanja. Belanja pula, jangan boros. Wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah, hendaklah kamu ambil jalan tengah. Apa dia? Boros pun tidak, kedekut pun tidak. Allah ajar. Tuan-tuan percaya tak? Kalau saya sebut, ada orang report dekat saya. Ini cerita betul. Ayah dia kena Parkinson. Anak tu report, ayah dia kena Parkinson. Kita tanya stage berapa Parkinson, kan dia menggigil. Macam arwah almarhum Muhammad Ali. Kan tinju dulu sedap lah. Siapa yang dia tak bubuh. Habis semua tergolek celah tali. Ada mai dah tua, dia kacau otak. Muhammad Ali kena Parkinson. Jalan lagu tu, cakap tak boleh, otak dah jam. Saya tanya dia, lama mana dia kena Parkinson, menggigil. Dia kata, dah. Dia kata, kalau pak ni minta duit, dia menggigil. Oh, Parkinson hak tu. Dia pantang anak dia minta duit. Cerita betul, tak ada bohong. Dia pantang anak dia minta duit, dia mula. Nak beli apa? Dia mula gagap, tak ketahuan. Aduh, pening. Anak bawa mati ke duit hang. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, Islam ajar. Ada harta, orang kaya, banyak duit sikit, ada lebihan harta, belanjalah. Janganlah terlalu boros, jangan pula ia keturu sampai hampa genggam, berkedekut, bakhil, sampai rasa duit tu macam nak disembah, macam nak jadi Tuhan dah duit tu.
sedekah tidak, apa tidak, korban buat bodoh aja. Wah, duit lebihan ada. Kan korban dengan lebihan duit, dah bagi infak, harta, rumah, hutang apa semua, kita ada lebih sikit. So why not? Walaupun mahal, kamilah guna RM1,000 satu bahagian. 1,000. Buat guna. 1,000. Si usaha umum dah Jumaat lepas. Sebelum solat Jumaat. 1,000. Lepas tu ada satu lagi lembu grade AA yang 1,000 tu hak jenis hak besar dia tu. Hak apa nama mereka habak saya pun tak ingat. Hak yang nombor 2 tu grade AA apa tak? 900. Beza 100 pun. Tu pun habis lah. Kaya apa-apa tu. Hak 1,000 tu tinggal 12 nama ke berapa si usaha umum. Saya kata dalam hati yang lebih banyak duit apa. Kita pun teringin tapi tak mampu. Mereka kata kita pun ada tanggungjawab, hutang itu ini, rumah, kereta, nafkah macam-macam. Kita pun teringin main 1,000, senyap je, tak kata apa. Boleh kongsi tak? Boleh Kongsi kata 20 orang, 1,000. Tapi satu nama je lah. Boleh dalam mazhab Syafi'i. 1,000 kongsi 100 orang. Seorang RM10. 100 orang kan? Ambil seorang RM10. Tapi nama-nama seorang lah. Maka kata Imam Syafi'i, pahala dia dapat semua. Boleh, tak ada masalah. Buat lagu tu. Tapi tu dia, RM10. Hukum boleh kongsi tu boleh. Satu bahagian tu ambil. Boleh kongsi, tak ada hal. Tapi selalu mereka sapu bersih, dia tak bagi, mereka rembat semua. Tinggal 12 nama daripada 50 yang diallocate-kan untuk lembu yang pertama tu, tinggal 12 nama. Amboi, dalam hati saya kaya, amboi duit banyak. Tuan-tuan, nak cerita, ada lebihan duit, pi. Jangan duk kedekut, jangan duk simpan, jangan duk genggam, jangan duk rasa duit ni mau sembah macam Tuhan. Mampu gila babi perangai lagu tu. Baik, si kaya ni, Nabi kata, Allah celup dia dalam neraka. Celup. Celup bukan bakar. Celup sat. Lepas tu malaikat tanya dah. Macam, hang pernah rasa tak senang sebelum ni? Dia kata, mampu seumur hidup aku tak pernah rasa kaya. Aku tak pernah rasa senang. Hadis ni nak ajar punya dahsyatnya neraka. Sesaat dia dikena celup, habis lupa kekayaan dia di dunia tu. Dia tak pernah rasa senang punya azabnya neraka. Celup belum bakar ni. Aduh tuan-tuan. Dan begitulah sebaliknya. Mukhallafah. Seorang miskin. Yang hidupnya miskin, kata Nabi. Ini bukan kaih pagi, makan pagi lah. Tak ada apa nak kaih. Rokok daun lah. Tu pun mujur ada. Habuan bakar ada lah sikit. Duit tak ada apa, tak ada, miskin. Lalu dia diberi sikit, istilahnya celup jugalah. Dicelup sekejap dalam syurga. Belum masuk baru bagi sikit lah. Malaikat tanya macam, hang pernah susah tak dulu? Oh, dia kata tak pernah susah. Aku tak pernah susah. Dia kata tak pernah. Punya dahsyatnya syurga melupakan kesusahan dia di dunia. Punya dahsyatnya neraka melupakan kekayaan dia di dunia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Baik. Bila Jibril senyap, Nabi tanya, habak saat neraka nombor 7, apa dia? Tu yang dalam Tanbihul Ghafilin. Jibril kata, Jahannam Allah buat untuk umatmu. Umatmu. Tu yang Nabi tarik muka, tu yang Nabi bersedih, kurung dalam rumah, pi semayang, masuk rumah, menangis, sedih. Pi semayang, balik, kurung diri dalam rumah. Tak ceria dah dengan sahabat. Kerana mengenangkan adalah neraka Jahannam yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid dalam kitab Ibnu Kathir adalah mengenangkan dahsyatnya Jahannam untuk umat Nabi Muhammad. Mohon berlindung kepadamu ya Allah. Anak cucu keturunan kami ya Allah. Ibu ayah kami, keturunan ibu ayah kami. Kami mohon berlindung ya Allah dari neraka-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
Dua ayat saya nak baca sebelum saya sambung tafsir. Dua ayat dalam bab Jahannam. Pertama, ada sepotong ayat yang mufassirin namakan ayat itu di bawah tajuk neraka tak pernah kenyang. Ayat berapa? Ayat 30 surah Qaf. Ulama tafsir dia tulis. Dia kata ayat 30 surah Qaf adalah di bawah tajuk neraka tak pernah kenyang. Apa dia ayat dia? Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah kata ingat, yauma pada hari, naqul kami berkata, li jahannam kepada neraka jahannam. Kami kata, kami tanya neraka jahannam, halim talati, engkau dah penuh ke? Sudahkah engkau penuh? Allah tanya. Maka neraka jahannam menjawab, hal mim mazid, ada ke lagi mazid, tambahan, ziyadah? Ada ke lagi tambahan? Ada ke lagi nak masuk? Neraka jahannam beritahu Allah, ada lagi space ni. Walhal masuk dah punya banyak. Sehingga ulama kata jahannam tidak pernah kenyang. Lapar selalu. Allah. Untuk siapa jahannam? Umatmu wahai Muhammad. Jaga. Allah, na'udzubillah. Yang kedua, ini biasa dengarlah. 179 Al-A'raf. Ini biasa. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Biasa kan dengar ayat. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. 179 Suratul A'raf. Jaga. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ. Allah sebut terus neraka jahannam. Dan demikianlah, zara'na, kami telah penuhkan, li jahannama kathiran minal jinni wal ins, kami penuhkan neraka jahannam itu kebanyakannya daripada jin dan manusia. Ingat, jin pun bakal dihumban ke dalam neraka. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat, baca surah jin. Nanti kita jumpa ayat wa inna minnal muslimin wa innal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada. Sebahagian kami Islam, kata jin. Wa inna minnal muslimin wa innal qasitun. Sebahagian kami para jin Islam. Itu yang kata jin Islam. Mereka tawaf, jin Islam. Mereka beribadah, taklif macam kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kan taklifnya di situ, jin pun kena ibadah, apatah lagi kita. Maka di sana jin ada yang Islam. Minnal muslimun wa innal qasitun. Dan ada kami yang al-qasitun. Qasitun makna hantu raya lah, senang cerita, jahat. Serupa orang, mayang tak mau, puasa tak mau.
Semayang 5 waktu tak. Puasa buat. Tarawih pi. Tak gila. Tak penin kita. Puasa, letih macam nak mampus macam unta Arafah punya letih. Semayang 5 waktu tak. Tarawih pi. Hai tuan-tuan, tak penin kita. Duk sah depan tu tarawih. Bini yang kata aku tak larat nampak lah kat orang tua ni. Semayang 5 waktu tak mau. Tarawih suruh hayan baju dia pi. Hancur lagu tu, na'udzubillah. Tuan-tuan muslimat, ada manusia macam jin sama. Dihumban, sebab itu Allah kata minal jinni wal ins. Kebanyakan yang masuk neraka adalah jin dan manusia. Neraka Jahannam. Sebab itu dalam surah Hamim Al-Ahqaf, bermula ayat 29, kita jumpa ayat wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Kisah jin dengar Quran. Ketika Nabi berada di berada di Nakhlah. Nabi baru balik Taif. Nabi berehat on the way nak sampai Makkah. Nabi singgah di Nakhlah. Koyak kepala lagi. Nabi berdarah lagi. Singgah di Nakhlah dengan Zaid bin Harithah. Lalu sambil rehat sebelum masuk Makkah. Nakhlah dengan Makkah kalau naik bas dalam 1 jam perjalanan. Kalau kita daripada Madinah nak masuk Makkah, kita nampak signboard Nakhlah. Belah kiri. Nampak? Nabi rehat di situ daripada Taif. Nabi baca Quran. Allah cerita surah 46, juzuk 26. Hamim Al-Ahqaf bermula ayat 29. Bagaimana kisah jin mendengar Al-Quran yang Nabi baca. Panjang ayat tu 29, 30, 31, 32. Kisah sekumpulan jin mendengar Al-Quran. Sama macam kita. Kita suka tak dengar Al-Quran? Suka? Sama. Ada tak jin tak suka dengar Quran? Ada. Ada tak manusia yang menyampah tak nak dengar Quran? Ada. Dia tak boleh, dia penin. Dia dengar Quran ni, dia jadi satu macam. Dia tak mau. Dia mau dengar rock and roll, baby. Dia kata. Dia mau yang itu. Tuan-tuan, jangan sampai tak suka dengar Quran. Jangan. Bahaya. Bahaya. Nak tidur, boh dulu Quran. Dengar-dengarlah Quran sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, boh lah Quran. Smartphone kita macam-macam ada. Macam-macam ada. Nak bacaan siapa? Semua ada. Ambil aja. Free aja. Boh, tunggu saat dalam setengah jam, tidurlah. Dengar Quran dulu. Biar kita habis malam tu, Quran. Tu dia duduk. Ni nak tidur, balik rokok dulu. Terbakar kelambu. Sebelum tidur balik rokok lu. Leceh betul. Tuan-tuan, muslimin muslimat, bagaimana Allah sebut aku humban balik 179 Al-A'raf. Apa sebab aku humban jin dan manusia dalam neraka Jahannam? Awak, Allah saja-saja nak bubuh. Allah bukan zalim, tuan-tuan oi. Allah tak zalim. Allah sayang dekat kita. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Penutup 143 Al-Baqarah. Penutup ayat 143 Al-Baqarah. Allah kata apa? Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah dengan manusia, dia sayang. Dia sayang kat kita. Nak faham lagi? Ke depan sikit. 213 Al-Baqarah. 213 Al-Baqarah. Kanan nasu ummatan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bilhaq. Al-ayat. Tu punya Allah sayang. Allah kata kanan nasu ummatan wahidah.
ayat 213 Al-Baqarah juzuk 2. Tadi 143, ni 213. Kata Allah, kanan nasu ummatan wahidah. Manusia ni kata Allah asalnya ummatan wahidah, umat yang satu. Apa makna tu? Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maksudnya ialah start daripada tu Adam sampailah Nabi Nuh. Jarak masa tu 1000 tahun. Kata Ibnu Katsir, dalam masa 1000 tahun tu ummatan wahidah, umat yang pegang akidah yang satu. Tak ada syirik, tak ada. Sehinggalah bila sampai zaman Nabi Nuh, dia mula. Dia start tu. Daripada Nabi Adam sampai start Nabi Nuh, dia angkat jadi Rasul, start. Maka jarak tu kata Ibnu Katsir 1000 tahun. Maka masa 1000 tahun ni ummatan wahidah. Tak ada syirik, tak ada penyembahan berhala, tak ada. Tak ada orang jahat, tak ada kafir, kufur, tak ada. Dia start naik Nabi Nuh. Mulalah manusia kufur. Isterinya kufur. Anaknya kufur. Tuan-tuan baca surah Nuh. Allah kata apa? La tazarunna alihatakum. Wa la tazarunna waddan. Wa la suwa'an. Wa la yaghutha. Wa la ya'uqa. Wa nasra. Baca dalam surah Nuh. 5 nama berhala. Bakat surah Nuh. Di tengah-tengah. 5 nama berhala. Ketika pemimpin-pemimpin kaum dia gasak Nabi Nuh, lepas tu pemimpin kaum Al-Malak yang jahat ni ceramah dekat orang kampung, la tazarunna alihatakum. Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, kata pemimpin mereka. Dan jangan kamu tinggalkan waddan, wala suwa'an, wala yaghuth, wala ya'uq, wala nasra. 5. Baca surah Nuh, 5 nama berhala yang mereka sembah. Ketua kaum kata, hamba jangan tinggal 5 ni. Ni Tuhan kita. Allah biarkan. Walaupun Allah hancurkan mereka. Tapi sayangnya Allah kata apa ayat 213 Al-Baqarah? Faba'athallahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin. Allah biar? Tak. Allah bangkitkan silih berganti para nabi, para rasul. Tengok punya Allah sayang. Allah tak biar. Allah sebut pula dalam ayat tu 213 Al-Baqarah. Allah kata mubashshirina wa munzirin. Nabi terutamanya para rasul yang aku kirim tu apa tugas dia? Mubashir, memberi khabar gembira, hampa buat ni hampa pi syurga, hampa buat ni hampa dapat pahala. Wa munzirin, beri amaran, hampa buat ni Allah hukum hampa pi neraka. Tak cukup. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. 213 Al-Baqarah, panjang lagi ayat. Kami turunkan pula untuk mereka kitab. Tak cukup Rasul, Allah bagi kitab pula. Walaupun tak semua dapat kitab, ada yang dapat suhuf seperti Nabi Ibrahim, ada yang dapat suhuf dan dapat kitab seperti Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa suhuf pun dapat, Taurah pun dapat. Nabi Ibrahim hanya suhuf sahaja. Suhuf, sahifah, lembaran-lembaran. Sayang Allah, dia tak biar kita. Maka balik ayat 179 Al-A'raf. Allah kata, bila aku rembat, aku humban manusia dan jin dan manusia ke dalam neraka Jahannam. Allah sebut sebab dia. Cuba baca ayat tu sampai habis.
Allah bukan zalim. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada qulub, qalbun, jamaknya qulub, hati-hati. La yafqahuna biha. Mereka tak pernah guna hati mereka untuk faham. Allah sebut dengan la yafqahu. Yafqahu, faqih. Fiqah, faqih, makna faham. Tu penting faham. Bukan tahu saja, faham. La yafqahuna biha. Hati mereka tak pernah nak ambil faham tentang Islam. Tapi tahu tak Islam bagus? Tahu. Tapi nak ambil faham tak pernah. Hati jenis ni berkarat, jahat, busuk, bangkai hati. Na'udzubillah. Dua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak boleh tengok. Tadi Allah sebut mata hati. Ni Allah sebut pula naked eye. Mata telanjang kita, mata luaran kita. A'yun, mereka ada mata, la yubsiruna biha. Mereka tak boleh tengok ke? Sekeliling tak boleh tengok ke? Kasih Allah, rahmat Allah, rahim Allah, murka Allah. Alhamdulillah hujan turun, syukur. Oh, ramalan El Nino sampai hujung tahun. Tadi tempat saya Laguna hujan lebat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam saya ingat dalam setengah jam lebat juga. Alhamdulillah. Cuaca pun sejuk. Alhamdulillah. Tidak duduk dalam rumah tuan-tuan, berpeluh dalam rumah. Aircon ni kalau boleh nak buat dalam peti air kali. Kalau boleh nak angkat peti air, sangkut sekali kat aircon. Waktu dia hangat hari tu, tak rasa apa aircon. Punya panas. Tak puas hati, ambil tangga, tarik filter tu, pergi cuci pula kat bilik air. Petilah sikit-sikit, cuci-cuci, boh pula. Duk hangat tu. Tu rasa nak boh peti air tu. Allah tuan-tuan, oi. Lah dia hujan lega, syukur pada Allah. Tak nampak, tak boleh fikir, mata tak boleh tengok ke kebesaran Allah. Tu saya lalu tadi meleleh ayat dia, tengok pondok durian. Pasal lepas ni aku singgah dah. Tapi tuan-tuan, saya nak pi dah. Anak murid saya dia ada kebun bawah Gunung Jerai. Dekat Yan tu, kat Troy tu. Memang tiap-tiap tahun saya makan di situ. Saya hello dia 2-3 hari lepas. Bang Lee, dia jiran saya. Pegawai custom. Bekas pegawai tinggi custom. Pencen lah. Dia ada 350 pokok. 350 pokok durian. Di Troy tu. Bawah Gunung Jerai. Saya tanya Abang Lee, pokok ni tanam bila? Tak ada tanam Ustaz. Ini arwah ayah punya. Arwah ayah punya. Saya WhatsApp dia, Mali, ready dah durian. Baru belajar jatuh, Ustaz. 2 minggu lagi saya hello. 2 minggu lambat. Aku yang lihat meleleh. Duk tengok kat sungai petani tu, nak pi tak pi. Nak pi tak pi. Depan Laguna tu dah berlambak dah. Duk fikir Abang Ali pula. Sekejap dia panggil pula Gunung Jerai. Macam-macam jenis ada. Kancing baju jenis nama durian tu. Kancing gigi ya tak? Muntah. Oi, Allah bagi hampa terkedarah durian, hampa tak nampak Allah. Buta ke mata? Makan sampai tak semayang, jual durian sampai tak semayang. Saya tak katalah apa umumnya. Jangan lupa Allah. Dapat duit sikit jual durian ke sedekah. Jangan lupa Allah. Telah berkata almarhum Al-Syekh Ad-Doktor Mustafa Masyur di dalam kitabnya Zadun ala Tariq, di antaranya dia menyebut, di antara tanda kamu sudah mula nak jadi kufur ialah apabila kamu melepaskan Allah dari hidup kamu. Kamu sihat, kamu tak kata Allah yang bagi sihat. Kamu kata sebab kamu tak isap rokok. Kamu kata sebab kamu makan vitamin yang hebat. Kamu makan food supplementary macam-macam. Kamu jaga makanan kamu. Disebab itulah aku sihat. Lupa Allah.
Kamu ada harta, kamu lupa yang bagi kamu harta Allah. Kamu ada ilmu, kamu pandai, kamu profesor, kamu ustaz, kamu tok guru. Siapa bagi? Allah. Kamu jangan lepaskan diri kamu daripada, jangan kamu lepaskan Allah dari diri kamu. Pesan almarhum Syekh Mustafa Masyur. Durian tu kamu buat ke? Wahai penjual durian, durian tu bukan kita buat. Afara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Suratul Waqi'ah. Apakah kamu tidak lihat apa yang kamu tanam? Adakah kamu yang bagi tumbuh atau aku? Yang buat bendang, yang padi. Apakah kita menumbuhkan padi? Jangan buang Allah. Kita sihat. Termasuk ni, kita boleh datang masjid. Jangan dok rasa kita hebat. Allah yang gerakkan hati kita ke masjid. Allah. Jangan lupa Allah. Jangan buang Allah daripada hidup. Selamatlah kita. Maka Allah sebut, kamu aku bagi mata. Elok mata. Itu yang saya pernah sebut. Kekaguman saya terhadap seorang perempuan yang sekejap lagi saya sebut alamat TikTok dia, tuan-tuan boleh tengok. Kekaguman saya terhadap seorang perempuan yang kemalangan 2 hari sebelum Ramadan baru ni. Kita puasa 23, dia aksiden 21 Mac. Dia adalah CEO sebuah syarikat yang mengendalikan pemasangan unit-unit air conditioner di seluruh Malaysia, sekolah. Seorang perempuan, umur dalam 40 lebih saya ingat. Kemalangan tu masuk dalam surat khabar berita harian. Dia naik Velfire, dia kemalangan di air keruh Melaka, dia duduk depan. Driver dia lelaki, pekerja dia. Belakang ada pekerja perempuan dia, 2-3 orang. Mereka dalam perjalanan. So, tiba-tiba, valve fire yang, ini asbab, valve fire yang mereka naiki, malfunction. Tiba-tiba, valve fire hilang fungsi. Semua tak berfungsi. Steering jadi keras. Valve fire dia. Tak tahu. Malfunction. Habis semua. Lalu mereka langgar sebuah lori rosak di tepi jalan. Tuan-tuan muslimah, dia makan, tengok dalam surat khabar, dia makan tu separuh welfare dia belah kiri. Dan perempuan ni nama Masitah. Dia kehilangan dua mata dia. Buta. Tuan-tuan boleh buka TikTok, tuan-tuan type saja Masitah. M-A-S-I keluar. Tuan-tuan tengok saya puji apa? Saya puji. Apa saya nak sebut? Kekuatan diri dia. Kehebatan diri dia. Yang tetap tersenyum. Yang memberi motivasi. Dia kata dulu saya orang yang cukup takut dalam kegelapan. Saya cukup takut gelap, dia kata. Saya masuk bilik, saya cukup takut rubber switch. Saya cukup takut dengan gelap. Sekarang, kata dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah bagi gelap tu dekat saya. Jangan senang nak cakap lagu tu. Tak apa lagi hal tu. Dia cakap nombor 2 apa? Dia kata, saya buta ni sebab Allah nak bergurau dengan saya. Astaghfirullahalazim. Demi Allah, tuan-tuan, saya mendoakan dia. Saya doakan untuk dia lepas solat. Saya kata, ya Allah, berilah kemudahan pada dia. Mudahkanlah hidup dia. Perempuan hebat ini. Semua mulut dia Allah, 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 Allah. Mata dah buta dah. Kita tengok dalam TikTok. Nampak kesan parut atas ni mungkin dia terentak. Sarah mana putih. Terus tak boleh tengok. Buta. Tuan-tuan, orang kata kalau buta sejak kecil itu lain.
Ini dah melihat macam kita Allah uji dengan kebutaan akibat kemalangan asbab, velfire dia malfunction. Tak tahu komputer mana sudah select rosak. Dia boleh kata Allah bergurau dengan dia. Tuan sanggup cakap itu? Tu saya kata saya tabik kat dia. Allah uji begitu berat tuan-tuan. Ni bukan telinga pekak. Telinga bekak, mata nampak, no problem nak rokok, buat gitu lah. Orang nampak. Orang bagilah rokok. Nak air, nak makan, buat lagu tu lah. Nak penampak, buat lagu ni. Orang faham lah penampak lah tu. Ini buta mata. Buta pula bukan waktu lahir. Tapi dia punya wording, tuan-tuan, dengar ucapan dia, memberi motivasi pada kita. Subhanallah. Kentalnya perempuan ini. Subhanallah. Baru ni masuk. Ada dalam TV mana, adalah. Dalam radio, Sinar tak silap masuk interview dia. Kekuatan dia. Cuma di hujung-hujung tu ada satu video tu dia sebut, saya amat merindui. Dia sebut yang tu. Saya amat merindui untuk menatap wajah suami saya. Allah. Saya tak tahulah dia ada anak tak, tapi dalam video tu nampak berdua aja. Mungkin tak ada kot. Wallahu a'lam. Dia tak sebut anak-anak, dia kata suami. Saya rindu nak menatap wajah suami saya. Yang tu dia sebut lah. Tapi dia sebut tu pun dia tak menangis. Dia senyum ni. La ilaha illallah. Tuan-tuan tengok TikTok. Type saja MASI keluar. Dia masih tak. MASI keluar. Macam-macam video. Semua motivate hidup kita. Supaya jangan kesal. Ini ujian Allah. Sampai dia sebut dalam satu video. Allah tu Tuhan kita. Dia nak buat apa dia buat. Tuan-tuan, bukan senang nak bercakap macam tu. Kentalnya dia. Itu cerita mata. Saya teringat Puan Basita. Semoga Allah merahmati dia. Memudahkan urusan hidup dia. Tanpa kedua mata dia. Penglihatan. Walaupun mata terbuka, tapi tak nampak. Totally blind, 100%. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik. Balik pada ayat. Lalu Allah kata, kamu ada mata. Kenapa tak tengok? Kebesaran Allah, keagungan Allah. Duyufur Rahman. Bakal pergi ni. Para hujah dah mula start terbang dah. Nak sebut supaya reti. Tengok bumi Arafah. Tengok Muzdalifah. Tengok Mina. Tengok Kaabah. Tengok Masjid Nabawi. Tengok apa saja. Jangan lupa Allah dan Rasulnya. Tengok Arafah, ingat Nabi. Tengok Muzdalifah. Tengok semua, ingat Allah dan Rasul. Dengan mata kita. Tengok perjuangan para Nabi dan Rasul. Di bumi Makkah. Di bumi Madinah. Subhanallah. Dua. Dan yang ketiga, Allah kata, walahum adhanun la yasma'una biha. Hampa ada telinga, tapi hampa tak mau dengar. Hampa tak mau dengar cakap ulama. Hampa tak mau dengar cakap orang baik. Hampa nak dengar cakap pembohong. Hampa nak dengar fitnah. Hampa suka dengar adu domba. Hampa suka dengar benda tak betul. Lepas tu hampa percaya. Siap. Allah kata, ulaika kal an'am bal hum adall. Allah kata hampa ni binatang ternak. Allah tak kata scavenger, tuan-tuan. Scavenger apa? Binatang buas, pemangsa. Scavenger, pemangsa. Rimau, singa. Allah tak kata mereka seperti binatang pemangsa. Kenapa? Sebab scavenger seperti harimau, seperti singa, mereka ada satu bentuk nilai hidup. Mereka pandai berburu. Mereka ada goal dalam hidup mereka. Seekor cheetah, kalau dia buru rusa, dia aim seekor lah. Dia tak aim semua. Dia ada goal dalam hidup dia. Dia aim satu lah. Itulah hidup. Saya belajar management dulu. Antara benda yang diajar ialah, kita jangan buat at one time dua kerja. Contoh,
Selalulah baca surat khabar kan. Mata tengok TV. Tak betul. Surat khabar baca, mata tengok TV. Nak tengok TV kan? Tutup surat khabar. Itu management, pengurusan hidup. Antum pun satu kan? Nak baca Quran kan? Buka Quran baca. Jangan baca Quran, dia tarik. Tak payahlah tutup Quran tu. Ambil tengok handphone tu. Dia tak boleh. Satu kan? Tu kena faham. Supaya kita reti. Tengok binatang buat. Dia aim seko tu. Tak dapat, tak apa. Kita tengok National Geographic. Citah punya ligan kan. Laju pula si rusa tu. Lepas isa okok rusa tu. Laju. Laju rusa tu. Citah kata tak apa. Esok masih ada. Dia kata. Dia patah balik ke anak dia. Dia relax. Besok dia ligan lagi seko lah. Itu scavenger. Mereka ada attitude. Mereka ada harga diri. Dia ada tok penghulu dia. Tengok rimau-rimau. Singa-singa yang dah tua kan. Akan dibuli. Hang bukan lagi. Kita kata apa? JKKK lah. Hang bukan ketua lagi dah bagi kami. Hang bukan pengurusi kami dah. Hang dah tua. Lalu singa-singa yang muda ni akan attack dia. Halau dia. Itu dia punya keluarga dia. Belah lah si tua ni tak ada jawatan habis lah. Tak payah undi apa. Belah gitu kan. Yang muda ni pula akan bergaduh, take over. Mereka ada community macam tu. Tapi Allah kata, Al-An'am, ayam, itik, jenis spoon feeding. Ayam spoon feeding, apa ayam tengok sudah ligan, mampu. Dia kira spoon feeding, bagi makan. Itik, bagi makan. Maaf sebut, babi pun Al-An'am cuma Cina lah belum. Babi bagi makan babi. Allah kata itulah manusia. Yang ada hati, ada mata, ada telinga tak reti guna. Aku humban dalam neraka Jahannam. Sebab tak reti guna tiga benda ni. Lalu Allah kata hampa ni lah. Memang Al-An'am binatang ternak kata Allah. Tak ada nilai hidup, tak ada attitude, spoon feeding, tak boleh nak usaha sendiri, semua harap korang. Bagi dia orang makanlah, tak bagi ngangah. Lepas tu siap get ready untuk disembelih. Kena sembelih. Tak ada prinsip. Kena tipu, kena kelentong, macam-macam. Na'udzubillah, biarlah hidup berprinsip tuan-tuan muslimin dan muslimat. Maka itu 179 Al-A'raf. Mereka dihumban dalam neraka. Fakubakibu fiha hum wal ghawun. Jatuh, tertairap bangun. Jatuh, terak balik. Terajang sepak, jatuh. Bersama mereka. Wajunudu iblisa ajma'u. Dan ini saya bahas bulan depan. Tak ada. Kalau saya bahas panjang. Wa junudu iblis ajma'u. Turut sama akan dihumban ialah tentera-tentera di kalangan iblis. Itu saya kena hurai panjang. Ada beberapa ayat yang boleh kita bahas. Itu bulan depan lah insya-Allah. Panjang. 2-3 surah yang boleh kita ambil untuk cerita tentang tentera-tentera iblis, penyembahan iblis dan sebagainya. Insya-Allah. Nanti saya bahas pada bulan yang akan datang. Malam ni kesimpulan, jangan rasa neraka itu selesa. Jangan. Saya selalu pesan di mana-mana kuliah pun kita selalu sebut, jangan ada satu kenyataan, tak apalah, masuk neraka dulu, nanti ke syurga juga. Jangan. Walaupun dalam hadis, siapa yang ada iman akan dimasukkan ke dalam syurga. Itu kita tak nafi. Sebab itu saya teringat, maaf saya nak sambung sikit lagi. Saya teringat ketika sebab turun ayat 2 surah Al-Hijr. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bercita-cita orang kafir kalaulah dulu di dunia mereka itu orang Islam. Baik, Ibnu Katsir kata, ketika Allah menghukum dalam sebuah neraka orang kafir dan orang Islam yang kufur. Orang Islam yang buat dosa besar tapi ada iman.
Orang kafir, mereka kena lanyak sekali dalam sebuah neraka. Tiba-tiba dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat itu, ayat 2 suratul Hijr, tiba-tiba si kafir ni sambil kena bakar, dia sudah ejek orang Islam ni. Orang Islam yang kena bakar sekali ni tak semayang, tak puasa, tapi ada iman. Percaya Allah tu Tuhan, percaya Nabi Muhammad tu Rasul, percaya Quran tu betul, percaya qada qadar hari kiamat, tapi malas ke dia, tak semayang, Allah bakarlah. Apa jadi? Si kafir ni sudah ejek orang Islam. Dia kata apa? Tu dia penat yang mengucap. Sama orang kami neraka. Kata kafir. Penat yang apa mengucap 2 kalimah syahadah bunyi pun serupa kami. Baik jadi kami tak payah mengucap. Kena bakar serupa ya. Allah murka. Apabila Allah mendengar ucapan si kafir itu, Allah menjadi murka. Lalu Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah, keluarkan orang Islam tu. Keluarkan orang Islam itu dari neraka, mandikan mereka dalam nahrul hayat, dalam sungai kehidupan, dan bawa masuk ke syurga. Ketika dibawa keluar orang Islam itu, penyesalan kafir, itulah yang Allah kata, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Amat-amat bercita-cita orang-orang kafir kalaulah dulu di dunia mereka juga orang Islam. Kenapa? Sebab orang Islam dikeluarkan Allah, tinggallah mereka dibakar dalam neraka. Betul, itulah yang disebut dalam Quran. Tapi kita tak nak pergi neraka walau sesaat. Tak nak. Sakit. Tak mau. 70 kali ganda api di dunia. Cukup dah Nabi sebut. Tak nak. Mohon berlindung dengan Allah. InsyaAllah kita bahas bulan depan. Biiznillah. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Saya cuba habiskan 2-3 ayat lagi untuk pada bulan hadapan insya-Allah taala. Semoga Allah melindungi kita semua, anak cucu keturunan kita daripada bakaran api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.